Jadi di negeri Terengganu ni selain daripada masakan kita bawakan kan, kita juga tunjukkan ada sedikit tadi sukan rakyat yang dimainkan oleh jemputan kita pada hari ini. Ya, dan kalau kita dapat lihat kan di sekeliling kita ada macam-macam sukan ni. Jadi seronok kan, kita ada beberapa sukan di sini. Kalau kita ada Timbang bulu ayam Timbang bulu ayam. Bulu ayam. Kita ada batu seremban. Batu seremban, congkak. Kaki hantu kat belakang sana ada. Tapak gajah. Lepas tu tapak gajah. Okey. Itulah sukan tradisi yang sentiasa dimainkan dulu-dululah. Sekarang masih lagi ada Sufi sebenarnya. Ridwan reti tak? Saya pernah main bola tu. Okey. Kaki hantu jangan suruh orang kembali. Tak cukup stabil. Betul jadi hantu ni. Kita tanya orang yang pakar lah. Ya. Jabatan Museum. Ada Encik Saiful, kita ada Encik Zamri lah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi datang. Jadi sukan rakyat ini kalau dulu sentiasa dimainkan. Macam mana kalau sekarang di luar macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan juga salam madani. Terima kasih kepada ATM yang sudi memanggil kami pihak Museum Negeri Terengganu untuk membuat demo beberapa permainan tradisional. Dan hari ini kami hadir seramai 17 dan kesemuanya merupakan kaki tangan Museum Negeri sendiri. Dan sebagaimana yang kita maklum, permainan tradisional ini merupakan salah satu permainan yang dimainkan oleh ayah mak kita dulu, tok nenek kita dulu. Tapi kita sempat juga. Saya generasi ni sempat agak. Dan kalau kita lihat, kalau kita tengok rumah-rumah dahulu, semuanya bertiang. Betul. Kerana apa? Kerana di bawah rumah merupakan tempat permainan mereka. Seperti main selambuk, main congkak dan sebagainya. Selambuk tu dalam bahasa biasa adalah batu seremban lah Sofia. Sofia ni kena ajar sikit sebab dia orang Kuala Lumpur. Orang luar. Orang Kuala Lumpur. Batu seremban adalah selambuk. Ya, okey. Okey, dan antara yang lain juga kan, kita nak tahu jugalah bila permainan tradisi ni, apa antara syarat-syarat yang diletakkan sebagai contoh macam kaki hantu. Apa yang syarat-syarat yang diletakkan? Dia dia macam ni sebenarnya kalau dia syarat secara proper tu memang tak ada lah. Sebab dia permainan rakyat, dia syarat proper. Cuma syarat dia kalau cara bermain dia lebih kepada cara bermain lah. Kalau bermain dia dia jangan jatuh. Dia belum bermain tu jangan jatuh. Dari segi pemain pula biasanya kalau permainan yang berbentuk fizikal ni, biasanya permainan ni orang lelaki lah. Orang lelaki. Biasanya dewasa lah. Kalau kanak-kanak tak digalakkan bukan tidak digalakkan, tapi saiz dia mungkin dia lebih rendah lagi dia punya cangak ni dia akan rendah sikit. Boleh jugalah. Boleh. Ada yang saiz kecil ataupun rendah dan dia ada juga yang saiz tinggi. Yang saiz tinggi ni yang kita bawa ni memang untuk dewasa. Untuk dewasa. Berapa lama biasanya boleh tahan paling lama? Dia tahan untuk main ni. Dia bergantung kepada kekuatan individu tu sendiri. Sejauh mana dia boleh imbang badan dia daripada jatuh. Kalau sekarang ni dia juga sekarang ni kita dah ketengahkan benda ni, dah kita buat bentuk pertandingan jugalah. Tapi kalau congkak itu dia memerlukan IQ yang tinggi sebab dia adalah strategi. Betul. Makin lama dia bergerak macam main catur lah Betul. Jadi sekarang macam mana kalau kita tengok ini kita peliharanya di museum. Kalau dekat luar sekarang kita jarang tengok. Macam mana dari proses pendidikan kita untuk kita memberikan kesedaran tentang sukan-sukan ini kepada anak-anak muda, terutamanya anak-anak kita yang bersekolah lah. Macam mana? Dia macam ni tuan. Kalau di pihak museum negeri khususnya, kita telah menubuhkan jawatankuasa museum hidup. Antaranya jawatankuasa museum hidup permainan tradisional. Dan fungsi kita bukan sahaja memelihara permainan tradisional, kita juga membuat aktiviti-aktiviti berbentuk outreach. Kita pergi ke sekolah-sekolah dan juga kalau ada permintaan daripada pihak-pihak luar nak datang ke museum dan membuat aktiviti di museum, kita handle, kita akan mengeturkan permainan yang permainan tradisional ni. Selain daripada itu ada juga sebenarnya pihak-pihak luar. Dia akan jemput museum sama ada untuk membuat pameran ataupun mengendalikan permainan-permainan tradisional biasanya di premis-premis mereka lah, seperti di pejabat kerajaan. Sofi, perasan tak kalau kita datang ke Terengganu, kita tengok kalau setiap kali kita bersiaran pasti mereka akan memakai pakaian yang lebih kurang. Betul.
Image ini memang image daripada Terengganu dulu Inilah budaya orang Melayu Terengganu. Budaya orang Melayu Terengganu tak boleh lari daripada kain batik. Walaupun lelaki tu tak pakai kain batik. Kain batik itu budaya dia. Itu. Kan? Dengan batik lepas. Ya, betul. Ya, batik lepas. Kalau lebih kurang macam Kelantan, tapi apa perbezaannya? Ya. Dia tak ada perbezaan. Okey. Cuma suka saya nak ketengahkan di sini dari segi penggunaan kain-kain ni sebenarnya. Dia bukan sahaja sebagai aksesori lah, bukan sahaja sebagai aksesori. Tapi dalam masa yang sama kalau masyarakat dahulu, biasa orang kampung dahulu kalau dia pergi ke hutan, dia boleh gunakan kain ni juga sebagai anduh contohnya. Sebagai anduh sekiranya ada kecederaan ataupun sebagai tali untuk mengikat. Dia akan gunakan apa yang ada. Contohnya selain daripada maksudnya bukan saja dia sebagai aksesori lah, dia ada juga kegunaan. Ada kegunaannya. Betul. Kalau kita seram waktu tengah panas dekat Taram macam ni, kain batik tu. Betul. Boleh tutup lah. Menyelamatkan juga. Menyelamatkan daripada sunburn ke apa? Betul. Okey, itu banyak kegunaan lah. Keunikannya unik lah. Ya, okey. Image ini. Saya tertarik di belakang sana ada boleh buat bunyi tadi tu. Apa serunai. mainan? Jatuh serunai. Bagi serunai sini. Serunai. Iaitu serunai daunyo. Serunai daunyo. Tapi biasanya serunai ni dia selalunya di musim-musim ni lah, musim-musim kenduri kendara biasanya. Sebab biasa kalau musim kenduri kendara selain daripada lauk-lauk pauk tu dia termasuk selain daripada daging ayam tu dia termasuk umbuk. Yes, umbuk kelapa tu lah. Jadi dia ditebang pokok kelapa dan daun kelapa tu dia buat seperti serunai, bola sebagai permainan. Dia permainan lah. Dulu kan kita makan wang. Orang sini panggil backwalk kan. So bila kita berada dalam satu kenduri tu, jadi pokok kelapa tu kan banyak kegunaan dia. So budak-budak untuk jadikan permainan, ada ambil benda tu jadikan serunai, bola sebagainya. Kerana saya mengerti zaman itu. Awak pun sama juga. Ya, saya pun ada lah skill tu, cuma sekarang dia dah umur begini tak tahulah bila buat tu boleh bunyi ke tidak. Okey. Buat tu boleh bunyi ke tidak. Dia pun ada skill dia. Nipis ke tebal, kalau tebal tak bunyi macam tu. Betul. Lepas tu kalau nak hebat lagi dia akan buat macam tanduk kerbau. Wah. Betul. Suka ni dua Itu permainan dulu. Sekarang mungkin budak-budak buat serulih, buat phone. Okey. Jadi jomlah kita sambil-sambil tu kita jalan-jalan sikit kan. Kita nak tengok juga. Kita nak bawa sikit jalan-jalan sini kan. Jadi macam untuk yang ini kan. Okey. Mungkin boleh terangkan berapa biasanya ramai ahli yang akan bermain? Dia bergantung sebenarnya. Dia bergantung kepada oleh kerana permainan ni dia permainan dia tidak proper. Kalau ada 5 orang, 2 orang pun boleh main. 2 orang pun boleh main. 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia bergantunglah. Okey. Dan kebiasaannya permainan jadi ni dia tak boleh dia punya game ni tak boleh jatuhkan lah. Betul. Dia macam sepak raga lah. Kalau jatuh kalah lah. Dan dia kebiasaannya dia kiraan. Okey, satu kumpulan ada 4 orang. Dia akan kira berapa yang dia boleh hitting. Dia kalau suka saya sebut kalau dulu memanglah permainan ni dia tidak dipertandingkan sebab dia adalah permainan rakyat, permainan suka-suka untuk mengisi masa lapang kan. Okey, cuma sekarang kalau pihak muzium negeri Terengganu sekali khususnya kita buat juga benda ni permainan timang bulu ayam ataupun tatil lewet yang berbentuk pertandingan. Dan biasanya kita akan buat pertandingan, biasanya dia akan ada perlawanan secara individu, 2 orang akan bertanding berlawan, siapa yang dapat menimang bola ataupun menimang bulu ayam ni paling banyak dikira pemenang. Adalah cara penjurian tu. Itulah dia. Jadi syaratnya cuma tak boleh menggunakan tangan. Betul. Boleh gunakan kaki dan juga tadi saya tengok dia kepala betul, kepala pun boleh. Tapi dari segi sejarah dengan sepak raga kan, bola yang dibuat oleh buluh tu, siapa yang datang dulu? Bulu ayam ni ataupun sepak bola raga? Yang tu saya tak pasti tapi cara permainan lebih kurang. Cara permainan tu dia sama. Cuma kalau bulu ayam ni dia sukar sikitlah sebab kita nak kawal dia daripada jatuh tu, dia sukar sikit kalau nak bandingkan dengan dengan bola sepak raga tu.
Itu sampai bulu pun hancur dah guys. Okey, kita bergerak ke Ya, jom. Sana pula. sukan seterusnya. Okey. Saya rasa Tapak gajah. tapak gajah. Kita dah tapak gajah Baru pula. nak suruh. Saya baru Tapak nak- gajah ni wanita boleh juga. Boleh. Okey. Saya baru nak minta ni Sophie buat tu serunai tu. Allah, jangan. Okey. Saya tak tahu nanti. Confirm tak Okey. keluar bunyi. Kita gajah ni macam terompah. Okey, tapak gajah ni cara bermain dia. Yang pertamanya Okey. kaki ni perut tengah ni dan tangan ni perlu tegangkan. Kalau kendor tak boleh berjalan. Kaki ni tangan ni akan tegang dan kita tengok bagaimana dia cara dia berjalan. Dan kebiasaannya Dia berlumba. berlumba lah. Oh, laju. Lelaki boleh, kanak-kanak boleh. Sebab tu saya katakan permainan tradisional ni meliputi semua golongan. Kanak-kanak, dewasa, lelaki, perempuan semua boleh main. Wah, ini kalau awal-awal ni lambat juga ni pergerakan. Itulah kita tak biasa. Tapi kalau biasa lama-lama dia. dah biasa dia okeylah kot. Tapi dia sebenarnya dia sudah ada dia ada perubahan. Kalau dulu kita buat tapak gajah ni Daripada tempurung. Turung. Ya betul. Daripada tempurung. Tempurung dia ada susah. mata kan. Dia letak tali, Okey. dia tarik. Lagi susah tu saya rasa. Tapi sekarang dengan kehidupan sekarang ada orang yang heavy berat sangat. Tempurung tu tak tahan. Jadi dia guna Faham. kayu lah. Yang ini lebih selamat lah. Lebih selamat lah. Ada selamat. Ada yang dan juga heavy tahan. duty. Dia selamat dan juga tahan lah. Ya. Kayu tu pun tahan tu. Tahan. Tak Jadi ada lagi orang- beratnya macam mana? Berat. Berat dia boleh menampung siapa saja. Boleh menampung. Okey. Termasuk Adi Bahno lah boleh tampung juga. Okey, Okey. itu cerita tapak gajah. Sekarang ke serunai. Saya rasa menarik juga. Jarang kita tunjukkan kepada anda semua kalau kita besar dari Terengganu menggunakan serunai. Ataupun orang Terengganu sebut suna. Okey, Sunah daunyo. suna daunyo. Sunah daunyo. Suna daunyo tu kuat. Itu dia. Apa yang membezakan dia bunyi dia tu? Adakah perlu kita besar baru kita boleh bunyi yang besar ataupun dia skill buat benda tu? Itu keistimewaan masing-masing. Masing-masing dia boleh buat. Tetapi menghasilkan bunyi yang sebegitu bagus bergantung kepada keunikan jari dia. Dia akan di mana di hujung dia boleh adjust, boleh beki untuk menghasilkan bunyi yang baik. Okey, cuba buat Sophie. Wah. Cuba buat. Dia Okey, dia pusing je. Awak ni. Pusing saja. Ya. Tengok, mula-mula tak bunyi macam tu tau. Nanti bila dia besar, bunyi dia akan jadi lain nanti. Okey. Dia akan bunyi itu yang besar. Yang besar. Bila semakin besar, semakin kuat bunyi dia. Ya. Jadi kalau dapat banyak tu seronoklah budak-budak tu. Seronok lah. Kalau tapi kalau kita nak pergi permainan bola sepak ni, susah pula nak buat ni ramai. Banyak susah lah. Banyak pula ya. Bunyi. Okey. Tapi menarik lah budak-budak Digulungkan dulu memang. saja. Dia gulung saja. Dia macam Dan acara wajib lipatan lah. dia mesti ada lebih sikit. Oh, Ada lebih sikit dan kalau gulung macam ni lah. baru ditahan Okey macam simple je. Gulung. Okey dah jadi. ni kecil kan bunyi Tak kecil. apa, kadang-kadang ia bunyi juga ni. Kadang-kadang. Gantung pada. bergantung nasib ya. Minta. Okey, ini live Minta bunyi. Boleh tukar Okey. boleh tukar. Tukar daun. Ni tak bunyi ni. Tukar daun. Kita buat baru Tak, yang siap dah, yang siap. Cuba. Okey. Oh bunyi. Siap. Bunyi. Okey, Sophie bunyi Sophie. kerana kecil. Sip. Kalau besar dia akan bunyi kuat lagi. Okey. Sambung. Saya bunyi. Kecil-kecil cili padi ni. Itu ada dikatakan dan bagaimana untuk menghasilkan serunai yang sebegitu kuat dia gunakan lidi sebagai pengikat dia. Jadi dia tak Kami boleh panggil sekampung dah. yalah, sebab tu kami dipanggil orang muzium. Serba-serbi tahu lah. Elang saja. pentingnya. Jadi orang muzium kena Itulah tahu dia keunikan Muzium Negeri Terengganu dengan jabatan-jabatan lain.
Daripada permainan tradisional, daripada sejarah-sejarah warisan dan sebagainya. Tapi kalau nak cuba ni, kalau orang datang ke Terengganu, dia boleh pergi kampung budaya dalam kat Museum mana? Terengganu. Boleh dah. Boleh. Dalam Museum Terengganu tu besar kompleksnya. Okey. Sukan ini berada di kampung budaya. Kampung Budaya Terengganu. Dia belakang sikit daripada kompleks bangunan utama museum tu. Oh, jadi mereka boleh menikmati, boleh cubalah. Boleh cuba. Tradisi. Kuih lok lik pun ada. Kuih Oh, lok. wow. Okey. Kita pernah bersiaran Dan sana. itu macam biasalah kan. Okey. Kita ada Kita nak lawan congkak ke, Sofi? Janganlah. Minggu lepas saya dah main dekat Perlis tau. Rasanya dah lama saya tak main congkak ni. Oh ya? Okey. Tapi dulu, asal pemain congkak dulu. Okey, kita duduk Congkak sini dulu. kan. Ya. Dulu, Sofi, kami main dalam tanah. Ya. Kita gali tanah tu. Oh ya. Kan tadi kan rumah kan tinggi, bawah tu kan dah kosong, dan kita main lah, kita gali-gali. Kan? Betul. Kita ceritakan sikit. Itu yang saya katakan perubahan daripada dulu sampai sekarang. Dahulunya orang main congkak, dia guna tanah sebagai lubang. Oh. Dan Kalau lubang guli tu pakai apa? nanti dulu. Okey. Okey, gali tanah pakai lubang. Okey. Dia ada 14 lubang dan 2 lubang ibu. Ibu. Dan dahulunya buah yang digunakan kebiasaannya buah ketah, biji saga, dan macam-macam lagi. Tetapi perkembangan semasa memudahkan permainan ini dibawa ke sana kemari, maka dapat Berhasil lah. menghasilkan papan congkak berbentuk seperti perahu dan menggunakan buah baguli sebagai satu Buah getah, kesenian. biji saga. Tahu biji saga? Tahu. Kalau tahu potong saga. Biji saga diasaskan dengan nama biji saga. Biji saga. Oh, hebat itu dia. Ya. Berikan kepada anda pengetahuan mengenai sukan rakyat tradisional negeri Terengganu ini. Bukan saja, saya kira bukan saja di negeri Terengganu, kalau congkak ni kat mana-mana pun ada kan? Betul. Tapi saya baru tahu tentang yang korek tanah tu. Ya. Ini pertama kali saya dengar. Saya dah lalui semua tu. Dan anak-anak kita sekarang kuranglah untuk melaluinya lah. Jadi itu dia keistimewaan kami bawakan kepada anda semua dari dataran Kuala Berang. Kami bawakan makanan, budaya, lorak hulu Terengganu untuk kami berikan kepada anda sempena dengan SPM 40 tahun ini. Ya, Alhamdulillah. Nampaknya sampai di sini saja dan esok kita masih lagi berada di Terengganu. Esok kita akan berada di lokasi seterusnya. Lagi menarik sempena dengan program Jelajah Ramadan 2024. Itu saya Ridwan. Dan saya Raja Sufia Raja Arif. Dan juga kita tinggalkan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada Abang Saiful dan juga Abang Zamri kerana sudi bersama kita. Sama-sama. Kita tinggalkan anda dengan persembahan adik-adik Gemersik Tari untuk anda semua mengakhiri Selamat Pagi Malaysia hari. Silakan. Bye.